Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 11 ingin membentangkan tajuk tugasan kami iaitu kesan pengaruh media sosial terhadap golongan remaja. Okey, di sini merupakan grup member kami. Okey. Saya akan memulakan fakta kesan tentang media sosial terhadap remaja. Sini merupakan 3 fakta yang kami peroleh, iaitu pengaruh pada kesihatan mental. Okey. Remaja yang terlalu banyak menggunakan media sosial cenderung lebih mudah mengalami depresi, kecemasan dan stres. Hal ini terjadi kerana adanya tekanan sosial untuk terus tampil sempurna dan mendapat pengakuan dari orang lain. Okey, di sini kita akan membahas fakta yang kedua, iaitu ketagihan melampau. Ketagihan melampau remaja masa kini terhadap media sosial dilihat pendorong kepada pembentukan perilaku dan sikap agresif, sehingga ada yang sanggup bertindak membunuh diri. Fakta yang ketiga, iaitu tingkah laku yang diterapkan dalam media sosial. Remaja yang mempunyai media sosial biasanya menyiarkan aktiviti butiran pribadi, cerita dan foto bersama rakan dan keluarganya. Seterusnya, kita akan berpindah kepada konsep. Konsep terbagi kepada 3. Yang pertama iaitu, apa itu adab? Adab ialah tingkah dan juga tutur kata yang halus atau sopan, seperti budi bahasa dan juga budi pekerti yang halus dan kesopanan. Teruskan lagi dengan konsep yang kedua, iaitu apa itu media sosial? Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungi para pengguna dan serata dunia. Media sosial menurut Kamus Dewan Bahasa ialah media ini adalah alat perantaraan komunikasi ataupun hubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Terusnya kita beralih kepada konsep yang ketiga, iaitu apa itu cyberbully. Cyberbully adalah satu perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seorang melalui media elektronik seperti message text, message chatting, email, laman web sosial, serta telefon bimbit atau permainan internet. Hai, nama saya Hafiz Hakimi. Hari ini saya akan menerangkan tentang nilai. Terdapat 2 jenis nilai yang akan saya terangkan hari ini. Pertama ialah nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif yang pertama ialah nilai koneksi dan interaksi. Dengan menggunakan media sosial, remaja dapat berinteraksi dengan orang-orang yang berbeza latar belakang dan memperluas lingkup pergaulan mereka. Dengan menggunakan media sosial juga, mereka dapat menemukan atau mencari kelompok yang memiliki minat atau hobi yang sama dan berhubung secara media sosial. Nilai positif yang kedua ialah dapat memperoleh sesuatu berita dengan lebih pantas. Sebagai contoh ialah berita-berita dari luar negara. Walaupun kita berada di negara yang berbeza, namun dengan menggunakan media sosial, berita dan informasi dapat kita perolehi dengan masa yang pantas. Hal ini menyebabkan masyarakat akan lebih peka dengan isu-isu semasa. Walau bagaimanapun, setiap yang baik pasti ada sisi buruknya. Kesan negatif pertama menggunakan media sosial ialah dapat menjejaskan akademik seseorang pelajar. Ini kerana kehadiran beberapa aplikasi menyebabkan mereka tidak lagi fokus terhadap pembelajaran. Bahkan, ada yang sanggup mengambil kesempatan menipu ibu bapa mereka sendiri, kononnya memerlukan wifi untuk tujuan pembelajaran. Tetapi, tahukah ibu bapa berapa peratus untuk kegunaan pembelajaran dan berapa peratus untuk kegunaan permainan video? Kesan negatif kedua menggunakan media sosial ialah dapat merenggangkan hubungan remaja dan ahli keluarga. Apabila remaja menghabiskan masa mereka di media sosial, mereka akan merasa lebih seronok bersama rakan-rakan di alam maya. Hal ini menyebabkan mereka menjauhi realiti kehidupan dan menjauhi kehidupan bersama keluarga. Lebih-lebih lagi, ibu bapa pada hari ini yang sibuk bekerja menyebabkan anak-anak mereka
memilih untuk menghabiskan masa di media sosial. Selain itu ialah teori. Terdapat 3 jenis teori iaitu perkongsian maklumat, persaingan dan juga perbandingan cyberbullying. Perkongsian maklumat ialah komunikasi dan perkongsian maklumat yang begitu mudah yang boleh diperolehi sehingga remaja hari ini lebih dilihat gemar untuk menghabiskan masa dengan telefon pintar. Yang kedua ialah persaingan. Perkembangan media sosial dan teknologi juga menyebabkan ibu bapa perlu bersaing dengan teknologi yang merupakan sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak dan juga remaja. Ketiga ialah perbandingan cyberbullying. Ghani dan Ghazali mendapati bahawa sesetengah remaja tidak dapat membezakan antara perilaku normal dengan perlakuan yang agresif seperti buli. Apabila ditayangkan beberapa video yang merakam aksi buli, sebilangan responden malahan menyokong tindakan tersebut. Mereka menyokong tindakan pembuli yang disifatkan sebagai satu perkara yang normal. Pelbagai cadangan yang boleh dikemukakan untuk menyelesaikan masalah ini seperti berjumpa dengan pakar kesihatan mental. Sebagai contoh, remaja yang terlibat dalam masalah kesihatan mental disebabkan oleh pengaruh media sosial akan menyebabkan kadar peratusan bunuh diri semakin meningkat. Oleh yang demikian, remaja yang terlibat dalam kesihatan mental ini perlu berjumpa dengan pakar kesihatan mental untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Cadangan yang seterusnya ialah remaja boleh melakukan aktiviti luar. Hal ini apabila remaja menyibukkan diri dengan melakukan aktiviti luar, dengan secara automatiknya remaja akan menjauhkan diri mereka daripada melayari media sosial. Ini kerana remaja akan kekurangan waktu untuk membuka media sosial kerana mereka melakukan aktiviti luar. Antara contoh aktiviti luar yang boleh dilakukan oleh remaja ialah memancing, berbasikal dan sebagainya yang boleh mengurangkan kadar mereka untuk melayari media sosial. Perspektif juga digunakan dalam menyelesaikan masalah ini iaitu dengan menggunakan perspektif agama Islam. Penggunaan media sosial dalam menyampaikan mesej tentang agama Islam telah digunakan atau dipakai daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Hal ini kerana komunikasi mengikut agama Islam ialah berdasarkan dakwah untuk mengajak manusia melakukan ke arah kebaikan. Tambahan pula, setiap mesej yang disampaikan perlulah berlandaskan syariah. Seterusnya, perkara yang paling penting dalam perspektif agama Islam ini ialah komunikasi dan dakwah ini sangat memainkan peranan dalam membentuk setiap golongan masyarakat. Manakala, bagi kelemahan pengaruh media sosial terhadap golongan remaja ialah terpengaruh dengan trend-trend yang melalaikan dan tidak mendatangkan faedah. Remaja mudah terpengaruh dengan trend-trend yang tidak mendatangkan faedah, malah mereka hanya melakukannya sekadar untuk mengikut trend dan tanpa memikirkan kesannya terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, seperti sama ada ianya akan mendatangkan bahaya ataupun tidak terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Seterusnya ialah justifikasi negara. Bukan itu sahaja, media massa juga turut membantu meningkatkan jumlah cendekiawan di negara ini. Peningkatan yang mendadak ini telah juga melahirkan banyak golongan profesional, misalnya pakar bedah, peguam, arkitek dan sebagainya. Dengan wujudnya golongan intelektual ini, ekonomi negara turut sama ditingkatkan melalui idea-idea yang bernas berhubung sesuatu negara bertujuan untuk memajukan negara golongan profesional ini, sudah tentunya mendapat maklumat daripada media massa untuk memodernkan negara. Perdana Menteri juga menyarankan pendedahan penggunaan media massa terhadap setiap lapisan masyarakat dan tidak hanya tertumpu pada masyarakat bandar sahaja. Ini supaya masyarakat luar bandar tidak terceceh daripada arus kemodenan dan mendapat maklumat yang sama. Media massa merupakan penyebar saluran maklumat yang utama di negara kita. Kepentingannya sebagai saluran maklumat yang unggul terbukti dengan wujudnya information technology atau dalam bahasa Melayunya ialah teknologi maklumat. Internet digunakan dengan meluas di dini hari kerana kebolehannya memberikan maklumat yang cepat dan padat walaupun maklumat itu belum lagi dipastikan kesahihannya. Selain itu, maklumat juga dapat diperolehi melalui cabang-cabang media massa yang lain seperti televisyen, radio, akhbar, majalah dan sebagainya. Bertitik tolak dari situlah media massa mampu meningkatkan taraf sosial seseorang individu
melalui penerimaan maklumat terkini dan penggunaan peralatan moden terkini. Justru itu, media massa dapat menentukan arah kehidupan masyarakat ke tahap yang lebih tinggi dan pemodenan negara dapat dilaksanakan. Kekuatan bagi pengaruh media sosial terhadap golongan remaja ialah yang pertama, membantu dalam mengembangkan pandangan remaja terhadap pengembangan luar. Media sosial mampu mengembangkan pandangan dan meluaskan lagi daya pemikiran golongan remaja melalui media sosial apabila mereka membaca artikel-artikel maupun berita-berita mengenai perkembangan di dalam negara dan juga luar negara. Hal ini kerana semestinya para remaja tidak akan membaca surat khabar maupun rancangan televisyen berita bagi mendedahkan mereka dengan perkembangan di dalam dan juga di luar negara. So, ia amat penting bagi para remaja di usia yang masih muda ni untuk dedahkan diri dengan berita-berita terkini dan realiti mengenai perkembangan negara dan lain-lain bagi mematangkan daya pemikiran dan juga mengubah daya pemikiran mereka sebagai bakal pemimpin negara ini. Okey, rumusannya, media amat berpengaruh dalam masyarakat dalam apa jua keadaan termasuk untuk melestarikan kehidupan masyarakat. Media massa pada asalnya bersifat sekadar menyebar maklumat dan komunikasi semata-mata. Kemudian, media massa turut menjadi sumber hiburan kini media terus bergerak mengalami transformasi bukan sekadar sebagian perantara penyebar maklumat dan hiburan, tetapi juga sumber pelbagai aktiviti lain, termasuk baik dan buruk. Daripada satu aspek, media sememangnya merupakan ejen perubah masyarakat yang penting, melebihi suara-suara lain. Media massa juga mampu memupuk sikap gemar membaca dalam kalangan masyarakat. Memupuk sikap gemar membaca tidak hanya mampu tertumpu kepada golongan pelajar sahaja, malahan penglibatan setiap anggota masyarakat adalah amat digalakkan. Institusi-institusi, siswa, swasta boleh mengambil langkah yang sama, iaitu dengan menyediakan perpustakaan agar minat membaca dapat ditanam dalam kalangan pekerja, dan di samping itu, masa tidak terbuang begitu sahaja. Dengan ini, pengguna media massa sebagai satu cara memupuk minat membaca tidak dapat dinafikan lagi.